Tes. Tes. A'udzu. Tes. Tes. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Tes. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Kena tekan ni. Tes. Macam tu. Okey. Memang. Tes. Ni on ke off? On. Ni on. Tes. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaih. Yang dihormati pengurus Masjid Kota Damansara dan barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan, bulan tarbiyah, School of Ramadan, bulan kita mentarbiah diri kita, mendidik diri kita, berpuasa, menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita berpuasa, kita juga selain daripada kita menahan lapar daripada makan dan minum, kita juga menjaga diri kita daripada melakukan segala perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, termasuklah perkara-perkara yang sia-sia dan juga yang lara dan sebagainya. Hari ini dah hari yang ke-19 Ramadan. Ya, jadi malamnya dah masuk 20 Ramadan. Jadi kita sudah berada di hujung fasa yang kedua dalam bulan Ramadan. Pada awalnya adalah rahmat, yang kedua, fasa kedua ni keampunan. Kemudian fasa ketiga adalah pembebasan daripada api neraka dan seterusnya mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita nak tekankan dalam tazkirah pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya untuk kita sama-sama ambil daripada pihak saya juga dan diri saya sendiri dan juga tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Mari kita sama-sama menghayati satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, lalu baginda mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Para sahabat bertanya, kenapa engkau berkata demikian wahai Rasulullah? Kemudian baginda pun bersabda, Jibril alaihissalam telah berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melalui Ramadan tanpa mendapatkan keampunan darinya.
maka ku katakan amin. Nabi mengaminkan apa yang Jibril alaihissalam katakan. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya yang masih hidup namun tidak membuatnya masuk jannah, masuk ke syurga, di atas sebab tidak berbakti kepada mereka berdua. Maka aku berkata amin. Dan akhir sekali kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang tidak berselawat ketika disebut namamu, maka ku katakan amin. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang kita dapat pengajaran daripada hadis ini, di mana kita dah 19 hari berada dalam tarbiyah Ramadan ini, adakah kita sudah mula pastikan diri kita ini, Ramadan yang kita sedang lalui ini dapat mengubah diri kita ataupun tidak? Mengubah diri kita, adakah kita pastikan Ramadan yang ada pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita, Ramadan yang lebih terbaik daripada tahun-tahun yang sebelum ini? Kalau kita dah umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, hatta diberikan umur subsidi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ikutkan umur Nabi Muhammad ni 63 tahun, 63 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Jadi 64, 65 sampailah berapa pun, itu dipanggil bonus lah. Sampai umur berapa pun kita, adakah kita sudah pastikan apa yang kita lakukan selama ini di dalam bulan Ramadan dapat mengubah diri kita ke arah yang lebih baik ataupun tidak? Dan sesudahnya habis Ramadan, keluar Ramadan, adakah kita dapat maintain apa yang kita buat di dalam bulan Ramadan, terutamanya dari segi kualiti ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah mengakui setiap kali lepas solat, dalam solat, kita membaca doa iftitah, kan? Kita mengakui inna salati wa nusuki, bahawa solatku, ibadahku, hidup dan matiku kerana Allah. Tetapi apabila dalam bulan Ramadan, walaupun kita berada di dalam bulan Ramadan, adalah segelintir daripada kita yang masih lagi lalai, masih lagi leka, masih lagi asyik kan dengan dunia, yang kalau kita nak cerita bab urusan dunia ni memang tidak akan berkesudahan. Kalau kita ni hari-hari bekerja, tuan-tuan, yang tak kisahlah yang kerja kerajaan ke swasta ke, kerja makan gaji ke, kerja sendiri pun, bisnes sekalipun, itu memang adalah rutin yang memang itu memang dituntut kita sebagai seorang manusia. Itu memang kita punya tugas. Tetapi tuan-tuan, itu hanya sebahagian daripada dunia. Kalau kita cari dunia ni memang takkan habis, hari ni cari, besok cari lagi, guna habis, dapat hujung bulan dapat gaji, habis bayar komitmen semua, belanja dapur rumah apa semua sebagainya, bulan depan tambah lagi, Tetapi yang kita lupa, yang kadang-kadang kita leka dan kita terlupa, kita terabai, adalah bagaimana kita nak kumpulkan bekalan untuk akhirat kita. Ustaz, kalau kita kerja kan memang kita kerja kat dunia ni, Allah katakan kita ni memang kena tumpu akhirat lah, tapi dunia ni jangan lupa. Ya betul. Sebab apa juga perkara yang kita buat di dunia ni memang akan dibawa ke akhirat. Dan kalau kita buat kerja yang betul-betul kerana Allah, ikhlas kerana Allah Ta'ala, ia akan dikira sebagai ibadah di sisi Allah. Barulah boleh dibawa, dikira sebagai amalan di hari akhirat kelak, insya-Allah. Tetapi kalau niatnya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi faham-fahamlah kita, Setiap manusia akan ada yang melakukan kesilapan dan menanggung dosa dalam kehidupannya. Ini memang benda yang biasa. Kita ni manusia, baik saya sendiri, baik tuan-tuan, siapa saja, kita ni tak lepas daripada melakukan dosa. Kita ni sentiasa akan melakukan kesilapan sebabkan manusia. Contohnya kesilapan dalam perbuatan,
kesilapan dalam pertuturan, kesilapan dalam niat, dan kesilapan dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Ini yang selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun sebagaimana adanya pemadam untuk memadamkan tulisan, kesilapan tulisan, begitu juga dengan dosa. Pasti akan ada cara ataupun jalan kebaikan untuk kita padam dosa tersebut. Kita dah tahu dah kita ni banyak dosa. Tapi apa yang kita buat? Kenalah bertaubat, kita insaf, jangan buat lagi, ya Allah. Tapi jangan kita mengambil tanggapan, tak apa, pintu taubat, Allah Ta'ala tu maha mengampun, maha pengasih lagi maha penyayang, pintu taubat tu masih terbuka. Yalah, orang kata selagi hari kiamat itu tidak menjema, tidak muncul. Tapi adakah kita boleh jamin? Bagaimana pula dengan tempoh hayat kehidupan kita, kan? Nyawa kita, itu pun kita kena ambil tahu. Dan Allah menyediakan dan menujuki jalan kepada hamba-Nya untuk kembali kepadanya setelah menyedari atas kesilapan dosa yang dilakukan. Dan apa yang paling penting, bersegera mendapatkan keampunan Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan keampunan dari Tuhanmu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah janji-janji Allah pada yang Allah sebut dalam Quran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah juga janji pada orang yang kufur, orang yang ingkar perintah Allah, hum fiha khalidun, an-nar. Jadi na'udzubillah. Jadi kita sama-sama ambil pengajaran daripada hadis yang telah saya bacakan tadi. Adakah kita ini akan tergolong daripada orang yang Nabi sebut habis saja bulan Ramadan tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keampunan yang sebenar-benarnya hanya mendapat lapar dan dahaga sajalah. Pagi bangun sahur, minum air sebagainya, lepas tu petang kerja macam biasa, lepas tu buka puasa, tarawih dan sebagainya, tapi tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi inilah yang kita kena tanya pada diri kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah SWT akan letak kita dalam golongan yang Allah akan ampunkan dosa kita. Ibaratnya satu Syawal ni, raya kan, kita satu Syawal, raya tu, Adi Fitri ni adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang benar-benar berpuasa. Kecoh pula sehari dua ni kan, minta orang tetapkan hari raya tu hari Jumaat ke hari Sabtu. Jangan risau tuan-tuan. Macam mana pun raya tu tetap akan raya. Tak ada masalah. Apa yang dah ditetapkan oleh kita, follow saja. Ditetapkan oleh bahagian Falak, Mufti, bahagian Jabatan Mufti Selangor khususnya dalam penetapan hari raya ni, kita ikut aja. Tak ada masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita dah masuk ke 10 Ramadan yang terakhir, fasa Ramadan yang terakhir, Ramadan cepat je, rasanya macam hari tu baru je minggu lepas kita berpuasa satu Ramadan kan, pejam celik dah hari yang ke-19. Jadi tinggal lagi 10 hari, 11 hari ni, apa yang kena buat, apa yang kita patut buat, ni yang saya nak kongsi sedikit. Mudah-mudahan apa yang kita boleh buat dalam 10 Ramadan yang terakhir, semoga kita akan bersedia. Bukan 10 Ramadan terakhir kita makin kurang ke masjid, makin penuh ke masjid. Mudah-mudahan, tengok dah lawa dah ni. Ni kapet baru ni, sembayang tadi tenggelam saya punya muka.
Orang kata dahi tenggelam, muka semua tenggelam. Takut imam tertidur, susah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita cuba lihat apa yang kita boleh buat dalam 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Banyak benda yang kita boleh buat. Sebab apa? Allah SWT memang bagi kita peluang untuk kita antara amalan-amalan yang disarankan pada 10 malam terakhir. Yang pertama, menjaga solat tarawih dan usaha mencari Lailatul Qadar, malam Al-Qadr. Hadis Nabi yang sahih, dia kata carilah pada malam yang ganjil, maknanya malam ke 11, 13, 15, 17, malam 21, 23, 25, 27. Yang paling tu malam 27 lah, kan? Malam 27 ni masjid insya-Allah buka kita mulailah. Boleh maknanya orang untuk beriktikaf 10 malam akhir lah. Tapi kalau di Saudi sana, di Mekah, dia memang orang Arab ni memang dia 27 Ramadan tu dia tumpu betul kan. Bukannya kita pasang pelita 27 lekor. Itu tak apalah. Dari segi bab adat dan syariat ni memang supaya setiap tahun akan kita bahaskan. Tapi pastikan benda yang syariat itu kena syariat pertama dulu. Adat ataupun budaya itu kemudian. Tak ada masalah pun kalau tak pasang pelita pun. Kata kalau pasang pelita kata kena banyak, kata sebab apa? Malam tu malaikat turun ke bumi kan. Allah Taala kan perintah malaikat semua turun ke langit bumi ni untuk merahmati. Kata pasang pelita banyak, kata takutnya malaikat tak nampak jalan. Macam tu ya. Orang tu dululah kata kan. Yang kedua, memperbanyakkan solat sunat. Solat sunat sebelum subuh, solat duha, solat tarawih, solat sunat witir dan segala macam solat lah yang boleh. Kita ambil peluang ni. Yang ketiga, iktikaf di masjid. Boleh Ustaz Akram ramai ni nak iktikaf ni. Ada sediakan tempat tidur ke macam mana? Tak ada. Sinilah insya-Allah, mudah-mudahan alhamdulillah. Keempat, perbanyakkan doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya pada waktu-waktu yang mustajab doa. Dalam bulan Ramadan ni insya-Allah mudah-mudahan semua doa kita akan dimakbulkan, mustajab doa, terutamanya ketika nak berbuka puasa dan waktu-waktu yang lain. Kelima, hindarilah daripada sifat riak, takabur, ujub dan takabur dengan amalan yang dilakukan. Kalau jenis orang yang mungkin maaflah saya tak sebut siapa kan, tapi kadang dia setahun sekali dia datang masjid penuh, bulan puasa penuh, kemudian sembahyang raya 2 Syawal tak nampak dah, balik kampung terus. Ada yang macam tu jadi janganlah kita buat amalan ni semata-mata kerana nak tunjuk kat orang, kerana manusia dan sebagainya. Takutnya ada sifat riak, ujub dan takabur. Yang ke-6, perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke-7, berbuat baik dan perbanyakkan khidmat bakti. Ke-8, menjamu orang berbuka puasa. Ni bersedekah. Itu yang paling penting. Dan jangan lupa bayar zakat fitrah. Biasanya 2 minggu awal ni memang kaunter zakat fitrah dia tak laku lagi. Dia sendu orang panggil. Dia suam-suam kuku lah. Jadi 2 minggu akhir ni memang barulah mula kan. Jadi kaunter zakat diambil fitrah ni di setiap masjid dan surau ada dah dilantik. Jadi carilah ambil fitrah di tempat tuan-tuan untuk kita bayar. Kalau tak secara berdepan pun boleh bayar secara online. Sekarang dah mudah kan. Sah ke Ustaz kalau bayar secara online tu? Habis macam mana akadnya? Saya nak akad diri sendiri, tak apa, tak ada masalah. Itu akad tu cuma harus je kan, sunat je. Yang penting kita dah selesaikan kewajipan kita untuk menunaikan zakat fitrah. Dan yang terakhir, qiyamul lail, dan juga kita sama-sama dapat maafkan orang lain. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, beliau beriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah kalian Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan hadis sahih. Itulah yang kita kena cari, dan mudah-mudahan sedikit perkongsian pada tengah hari ini akan berikan kita input, sedikit idea untuk kita sama-sama meneruskan pecutan kita dalam bulan Ramadan. Pecutan ni makna apa tuan-tuan? Sekarang ni kalau kita ni dah minggu ketiga nak masuk minggu keempat ni. Minggu keempat ni masuk gear 5 gear 6 lah. Dah kena laju mudah-mudahan. Saya peringatkan pada diri saya sendiri dan juga pada tuan-tuan sedang jemaah, mudah-mudahan ada yang baik daripada apa yang kita sampaikan pada tengah hari ini akan memberikan kebaikan kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita kekuatan untuk terus beramal, beribadah. Bukan saja kita tunggu Ramadan yang bakal melabuhkan tirainya tidak lama lagi. Kalau zaman Nabi SAW dulu amat sedih. Mereka menunggu Ramadan ni macam menunggu kekasih, kan? Menunggu cinta hati, macam itulah. Tapi bila nak berpisah dengan Ramadan, bahasa mudahnya tak boleh move on lah, kan? Itu sahabat, itu zaman Nabi, itu para sahabat. Tapi kita sebelum Ramadan pun dah pasang lagu raya dekat shopping mall. Habis lagu raya, lagu puasa tak ada. Adalah satu dua lagu Mahizin, tapi banyaknya lagu raya, kan? Evergreen kan, Sudirman ke apa ke sebagainya. Itulah. Jadi tepuk dada, kita tanya iman kita, kita tanya diri kita, siapkan diri kita, ajak ahli keluarga kita datang ke masjid. InsyaAllah ada Ustaz, sahur, cakap dengan Omar, 10 malam akhir ni kita dapur cuti. Kita buka puasa kat masjid, sahur kat masjid, insyaAllah masjid bagi. Ustaz Akram, kami ngulik 10 malam, insyaAllah. Saya pun nak datang sini lah. Barakallah. InsyaAllah tabarakallah. Ada yang baik, qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Ampun maaf datang bicara, budi bicara, sekiranya ada yang tersalah dan tersilap dalam bicara, mohon ampun dan maaf. Saya juga mengucapkan selamat menghabiskan puasa Ramadan dengan penuh keinsapan dan keimanan, mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, Kau berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Berbaki lagi 19 hari, 11 hari lagi, ya Allah. Kau pertemukanlah kami, ya Allah, dengan malam Lailatul Qadr, ya Allah, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya Allah. Kau terimalah segala amalan kami, ya Allah. Janganlah jadikan kami, amalan kami ini, ya Allah, jadikan kami dalam bulan Ramadan ini, keluarnya kami daripada bulan Ramadan ini, ya Allah, dengan sia-sia, ya Allah, tanpa pengampunan-Mu, ya Allah. Kami akan berada dalam bersama dengan golongan-golongan orang-orang yang rugi, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anna fa'fu anna. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okay.